Hai all, bertemu lagi. Seperti mana yang Cik Ima janjikan, kita akan buat video tutorial baju kurung kedah. Okey, baju kurung kedah yang biasa mak-mak pakai kat rumah tu. Yang paling simple. Okey, baju kurung kedah ni ada atas permintaan seseorang lah. Dia nak belajar macam mana buat baju kurung kedah. Yang simple-simple tu memang sangat-sangat mudah. So, yang Cik Ima ajar ni kita buat special sikit lah, sebab kita nak tampal bahagian leher, hujung tangan dengan bawah baju dengan kain batik ni. So kita buat kombinasi dua color lah, satu plain kosong, satu lagi batik untuk kita tampal. So ianya agak menarik sikit lah. Ok, jom kita start. Ok you all, seperti biasalah, sebelum kita start, kita kena ukur badan. Apa yang kita perlu ambil ukuran ialah macam biasalah, bahu, labur baju. Labur baju ni pendek kan, baju kurung kedah. Cik Ima buat 23. Nampak ni, dia pendek je baju kurung kedah ni. So labur tangan dia pula Cik Ima ambil 14. 14 ni sampai sini lah. Dia lengan 3 suku kan. Lepas tu ukuran, okey, ukuran dada, pinggang ni you all boleh ambil juga ukuran, tapi kita abaikan je. Yang penting ialah ukuran punggung. So ukuran punggung Cik Ima ialah 41. Macam ni, sedang-sedang. Kalau longgar sangat pun tak best juga kan. So you all ikut sukalah. Kalau nak pakai longgar, ambil ukuran longgar. Lepas tu ketiak. So ketiak ni Cik Ima buat 16. Baju kurung kedah memang loose ya ketiak dia. So lubang ketiak dia Cik Ima ambil 16. Ikut you all lah nak besar mana kan. Loose takat you all yang nak kan. You all boleh adjust lah. Okay you all, ini ialah pola baju kurung kedah. Okay, ini ialah ukuran yang Cik Ima ambil tu lah. You all boleh tengok. Ukuran bahu 15, labur baju 23 lah. Yang Cik Ma tunjuk tadi kan, pendek-pendek ya. Labur tangan 14, iaitu 3 suku lah ukuran dia. Okey, ketiak 16, longgar lah, ukuran longgar. Kita akan bahagi dengan 2, kita akan dapat 8. So dada 38, keliling pinggang 36 ni. Ukuran dada dengan pinggang ni abaikan, sebab yang penting ialah ukuran punggung. So ukuran punggung ialah 41, kita bahagi dengan 4 akan dapat 10 1/4. Okey, macam mana kita nak buat pola badan? Baju kurung kedah ni simple ya. Memang simple sangat. Sebab dia punya pola pun petak-petak je. Pola badan petak, pola tangan pun petak. Memang sangat-sangat simple. So ini ialah tanda lipatan lah. Ini tanda lipatan, ini tanda lipatan. So untuk bahu ni kita tak perlu potong. Tak perlu potong, tak perlu sambung. Kita lipat sahaja. So ini ialah labur baju lah. Labur baju ni 23. Yang ni ialah bawah ni, yang dot warna pink ni, warna merah ni kan, basi 1 inci. So ini tanda lipatan, ini tanda lipatan. Ni basi setengah inci untuk kita cantum badan tu lah. Okey, sini ke sini labur baju. Okey, sini ialah 10 1/4. Bawah ni pun sama juga 10 1/4. Kenapa 10 1/4? Okey, itu ialah ukuran punggung. Nampak ni? Keliling punggung 41 bahagi dengan 4, kita akan dapat 10 1/4. So ini ialah ukuran dia. Atas dengan bawah sama saja. Baju kurung kedah ni bahu dia jatuh. Bahu dia tak center ya. Bahu dia jatuh. So yang sini basi ya. Okey. Nanti bila potong nanti you all akan nampak lah macam mana dia. Macam mana cara dia kan. Okey. Waktu ni korang mesti blur lagi sebab tak faham sangat. Okey. Ini pula pola bahagian tangan. Okey, untuk pola bahagian tangan ni, ini ialah tanda lipatan, ini tanda ni belah ketiak ya. Okey, labur tangan tadi ialah 12,5. Macam mana kita nak dapatkan labur tangan 12,5 ni?
Okey, jom kita pergi ke sini. Untuk dapatkan labuh tangan, bahu ialah 15 kan? Nampak tu. Bahu 15 campur dengan 15. 15 bahagian hadapan, 15 bahagian belakang akan dapat 30. Okey. Bulat terus. So, bahagian punggung ialah 41. Nampak ni? Ukuran punggung 41. Kita tolak dengan 30 ni. Punggung tolak 30 ni akan dapat sama dengan 11. 11 ni lah labuh tangan kita. Sebabnya bahu tu dia akan sama tau. Dia jatuh. Jadi kita nak dapatkan labuh tangan dia, kita kena buat kira-kira macam ni lah. Untuk dapatkan labuh tangan dia. So labuh tangan dia ialah 11. So 11 ni pula kita akan tambah teruslah dengan basi. 1 inci setengah basi. Setengah ni basi untuk bahagian ketiak, 1 inci untuk basi bahagian kelim lah. Jadi 1 inci setengah basi sama dengan 12,5. Ni final dia. So ini ialah labuh tangan dia 12,5. So ketiak ni 8 lah. Nampak tu. Ketiak ni 16 kan, bagi 2 dapat 8. So 8 lah. Ketiak. So hujung tangan kita tolak lah 1 inci dapat 7. Kalau you all nak buat sama terus, sama kan, ketiak dengan ujung tangan 8 pun boleh. Tapi Cik Imah suka kecil sikit dekat bahagian ujung tangan. Jadi Cik Imah buat 7 lah. Okey, yang ni dot-dot ni macam biasalah, basi setengah inci. Okey, dah siap pola badan dengan labuh pola tangan. So jom kita start potong kain pula. Okey you all, untuk dapatkan labuh tangan kita sebenarnya kan ada satu lagi formula. Tapi formula ni yang ni pening sikit tau. Ini ialah formula yang tepat tapi pening sikit. 41 ni ialah ukuran punggung. So bagi dengan 2 akan dapat 20,5. So 20,5 akan tolak 30 ni ialah bahu lah. Bahu depan campur bahu belakang, 15 campur 15 akan dapat 30 kan. So 20,5 ni kita tolak 30, kita akan dapat 11. So labuh tangan kita ialah 14 kan. Labuh tangan 14 tolak 11 ni kita akan dapat 3. So 14 pula tolak dengan 3 akan dapat 11. Pusing-pusing kot mana akan dapat 11 kan. Betapa ajaibnya apa ni formula matematik ni you all eh. Pusing-pusing dapat yang sama juga. Kita ada dua formula. Tapi yang ni Cik Imah buat kan lebih senang lah. Tapi you all boleh try juga dengan ukuran badan korang. Dapat sama tak macam ni. Ni Cik Imah buat kan. Dapat ukuran 11. Yang ni pun dapat ukuran 11. Dua-dua dapat ukuran yang sama. 14 ni labuh tangan lah. Yang ni formula ni agak pening sikit. Yang ni lebih senang. Okey you all, kita nak start potong kain. So kita lipat macam ni. Okey. Nampak ni dia ada lipatan. Kita tak potong pun belah bahu ni, kita tak potong. Kita lipat macam ni. Nampak ni. Dia ada dua keping. Kita lipat dulu macam ni. Pastikan labuh baju tu dapat lah yang macam kita nak tu. So kita lipat pula lagi satu macam ni. Macam ni. Okey, kita lipat macam ni pula. Okey you all, kita lipat macam ni. Kita tak potong bahu kan. Kita lipat macam ni, kita lipat macam ni. Kita lipat terus macam ni. Ni lipatan, yang ni pun lipatan. Okey. So you all, macam biasalah. Yang ni ke sini 10/1/4, yang ni 10/1/4 ke sini. So labuh dia ialah 23. So untuk labuh ni kan, tadi Cik Imah tulis basi 1 inci untuk labuh kan. Tapi kalau you all tak nak buat tampal kan, you all buat basi 1 inci, boleh kelim 1 inci kan. Tapi Cik Imah ni nak buat apa ni? Nak buat tampal. Jadi Cik Imah buat basi setengah inci sahaja sebab Cik Imah nak tampal bawah baju. Okey, so kita boleh potong lah. Basi dia setengah inci je. Bawah dan juga tepi ni. Okey. Okey. So kita nak potong leher dia.
So kita boleh snap lah kat ujung ni. Kita boleh snap ujung ni. Lepas tu kita boleh iron dia untuk dapatkan side. Untuk senang kita buat kerja. Okay you all. Okay, kalau you all nak buat body sikit kan, contohlah tak nak lah lurus sangat kan, loose sangat kan, kita nak buat body sikit. So kita tandalah bahu ke pinggang dia kat sini. So kita boleh makan sikit dalam 1/2 inci ke kan, untuk buat body sikit. Tak adalah straight sangat baju kita tu kan, cuma nak buat body sikit je. Tapi memang kung kedah ni memang apa ni, dia loose. Dia tak ada bentuk badan, dia loose. So tapi Cik Ma nak buat cutting sikit je. Okay you all, Cik Ma nak iron sikit sebab Cik Ma nak buat side dia. Cik Ma nak buat side dia. Senang kerja Cik Ma nanti, Cik Ma buat side dia. Untuk nak potong leher tu lah senang kan. Sebab tu kita buat side dia awal-awal. Okay you all, ni side yang kita buat tu kan, nampak kan side dia tengah-tengah dia ni. Ni lepas tu kita lipat dua macam ni. Kita lipat dua sebab kita nak potong leher dia. Bila dah ada side macam ni kan senang kita tahu mana dia punya bahu kan. Kita nampak dah dia punya bahu kat mana. So kita bolehlah potong leher dia. Baju kurung Kedah ni leher kurung je. So nampak dah kat sini. Letaklah untuk bahagian belakang ni 1/2 inci kita lebihkan 1/2 inci untuk bahagian belakang. Nampak ni 1/2 inci bahagian belakang. So kita boleh potong lah ikut acuan dia. Okay. Lepas tu kita buat belah lah dalam 3,5 inci dekat sini. Okey, yang ni pula pola bahagian ke tangan. So, pola bahagian tangan, ni bahagian ketiak dia kita tanda terus lah. Macam biasalah untuk tangan ni kita lipat dua kan. Nampak tu. Tanda lipatan kan. So, So, yang ni bahagian ketiak tu 8. 8,5 lah. 8 kan. Yang ni 7 kat sini. So Cik Ma buat basi dia 1/2 inci lah untuk bahagian ni. Macam Cik 1/2 inci lah basi. Macam Cik Ma tulis tu kan, labuh tangan tu kan. 11 inci labuh tangan campur 1,5 basi. Kalau you all nak claim lah. Tapi ni Cik Ma nak buat tampal. Jadi Cik Ma kena buat 1 inci lah basi. 1/2 tu tak payah. So jadi labur dia 12 je lah. Cik Ma dah potong dah. Tengok berapa Cik Ma dah buat basi dah sekali ni. Untuk tangan ni kat sini basi 1/2 je. Tapi Cik Ma dah tanda sekali dengan basi dah. Okey, Cik Ma potong tangan dia. Okey, ni ialah pola bahagian tangan. Sangat-sangat simple je, petak-petak je baju. Okey, baju kurung Kedah ni dia loose tau. Bahu dia jatuh. Okey, ni hasil yang kita potong tadi. Nampak? Dia ni. Dia bahu dia jatuh. Bahu dia jatuh. Kita potong petak gini je. Kan? Macam ni. Lepas tu ni tangan dia. Ni tangan dia. Nanti kan bahu kita kan jatuh kat sini. Tangan dia kita cantum kat sini. Macam ni. Senang je, simple. So Cik Ma akan buat tampal leher dengan bawah tangan dengan bawah baju. So macam mana kita nak buat tampal dia? Jom kita start. You all, untuk buat tampal dia, okey, pola bahagian hadapan tadi kan. Kita dah lipat macam ni. Untuk kita tampal pun kita buat jugalah ni macam ni. Kita lipat dia sekali samalah macam ni. Lepas tu lebar dia ikut suka you all lah, nak besar mana. Cik Ma buat 4 inci lah lebar dia ke sini. Okey, untuk panjang dia ni kita tekap sajalah. Kita tekap saja panjang dia kan. Okey. Sama jugalah bahagian tangan. So untuk bahagian tangan pun untuk kita tampal kan.
Sama juga macam kita buat baju tadi. Lebar dia 4 inci. Kira 4 inci ni dah sekali dengan basi nantilah. Cik Imah buat style tampal, bukan sambung ya. Cik Imah tampal nanti dekat bahagian tangan ni. Okey, kita potong. Macam ni nanti kan kita tampal dia. Nanti kita tampal saja. Macam tu kan. So untuk tampal bahagian leher dia, kita ambil kain tu kan. So kita letaklah acuan ni. Lepas tu kita punya lebar tu ikut kita lah. Nak buat berapa keliling ni kan. Kita lukis siap-siap. So yang ni ialah belah dia. Yang ni kita punya nak tampal tu lah banyak mana. Kan. Okey, Cik Imah potong Mula-mula kita potong leher dia. Okey. Okey, untuk tampal bahagian leher ni kita tak perlu bubuh kain gam kita tak perlu bubuh kain gam. Sebabnya nanti terlalu tebal sebab kita nak tampal kan. Okey, untuk leher ni kita kena iron siap-siap untuk bentuk dia supaya senang nanti kita nak jahit. Kita kena iron siap-siap ya. Okey, you all, untuk buat bentuk dia kita letak sabun kita gosok sabun keliling dia supaya kita senang nak membentuk masa kita nak gosok tu kan. Kita nak bagi dia senang terbentuk, kita gosoklah dengan sabun keliling dia ni. Lepas tu kita iron lah bentuk dia macam mana kan. Okey you all, ni hasil Cik Imah iron guna sabun tadi. So you all, kalau tak ada iron wap tu, you all boleh guna ni spray bila kita dah letak sabun, kita spray sikit-sikit kan. Lepas tu kita gosok lah guna iron biasa tu. Kita lipat-lipat lah macam ni. Nak bagi senang nanti kita nak jahit kan. Kita dah gosok awal-awal, senang lah nanti kita nak jahit, buat bentuk dia. Okey, jom you all. Untuk jahit apa ni yang kita tampal kan. Okey, ni bahagian dalam. Bahagian dalam kan, ujung lengan. So yang ni bahagian tampal tu. Kita jahit ke sini kan, jahit sini cantum. Nanti kita bawa ke depan, betul tak? Kita jahitlah setengah inci basi kita tadi. So lepas tu kita bawa ke depan lah. Kan kita bawa ke depan macam ni. Lepas tu kita jahit lah. Kita nak jahit bagi dia kemas kan, boleh jahit sipi lah. Nampak ni. Okey, ni ujung lengan. So bahagian ni kita boleh lipat dalam setengah inci, lepas tu kita jahit kat sini. Kan? Macam ni lah. Okey, kita lipat setengah inci masuk dalam. So kita jahit lah ni bahagian tampal lah. Okey, lengan dengan bawah baju sama je cara dia. Kita nak tampal dia.
Okey kan. Macam ni hasil dia. Okey, untuk jahit collar pula. Ni bahagian dalam bahagian dalam. So kita nak jahit yang kita tampal ni. Okey, jahit macam ni. Pusing keliling. Nanti kita keluarkan dia kan. So kita jahit dululah. Kita letak macam ni. Ni bahagian dalam. Lepas tu kita letak macam ni. Senang ya jahit dia. Jahit keliling Cantum ya keliling. Okey you all, kita dah jahit keliling. So yang macam ni kan, macam ni kita snap lah sampai ujung. Kita snap dia sampai ujung snap sampai hujung. Jangan sampai benang putus. Snap saja. So dekat bahagian bucu ni pun kita boleh snap. Kita snap lah. Bahagian keliling ni pun kita boleh snap supaya cantik sikit kita punya apa ni. Kita punya bentuk tu cantik. Kita snap dia sikit-sikit. So kita pusing dia. Pusing dia dalam kan. So tadi ni bahagian dalam, ni bahagian luar. Kita pusing dia. Okey, ni ialah bahagian luar. Bahagian luar kan. So kita pusing dia, jadilah macam ni. Kan, nampak. So kita jahit lah. Kita jahit sipi keliling dia untuk kemas kan. Kita jahit sipi keliling dia. Lepas tu yang tampal ni kita jahit. Tinggal jahit je sipi keliling dia. Okey, kita start jahit ya. Ujung ni boleh jolok-jolok sikit. Nak bagi bentuk dia kan. Bila kita snap keliling dia, barulah bentuk tu cantik. Dia mengikut dia mengikut sebab kita snap dia. Nampak ni. Kita snap dia kan. Jadi bentuk dia mengikut lah. So kita boleh jahit lah keliling dia. Okey you all, ni hasil dia yang kita dah jahit tampal bahagian leher dia. So macam mana kita nak cantum pesak, Cik Ma nak tunjuk ya. Okey, ni kan ada garis side dari tadi yang kita dah iron tu, menandakan ni lah bahu dia kan. So bahagian tangan ni korang boleh tanda lah. Korang boleh tanda dia punya apa ni? Dia punya tengah-tengah ni kan dengan kapur.
Ni bahagian tangan. Tengah-tengah dia you all boleh tanda dengan kapur. Jap Cik Iman nak jahit tepi. Okay you all, Cik Iman nak ajar you all cantum pula. Cantum baju macam mana. So you all nampak ni kan. Ni kan bahu dia. Ni bahu dia kita dah iron tadi. Lepas tu bahagian tangan ni pun kita dah tanda. Bahagian tangan ni tengah dia kan. So kita cantum lah. Bahu dengan tangan ni sama center. Bagi sama center. Okey ni tangan. Ni bahu. Okey kita cantum lah. So, kita tinggalkan dia setengah inci basi. Ni nampak ni. Nampak? Basi setengah inci. Kita tinggalkan. So, kita matikan dia. Sama juga belah sana. Step yang sama Step yang sama juga. Kita jahit. Tinggalkan basi setengah inci. Okey, jangan sampai habis Setengah inci basi tinggalkan. Matikan. Okey, nampak ni basi setengah inci kita tinggalkan. Kita matikan. Okey, lepas tu kita buka. Nampak ni. Kita buka kan. Nampak ni. Ni bahagian ketiak dia. Ni bahagian badan. Ni ketiak, ni badan. So, macam mana kita nak cantum dia. Kan macam ni. Kan nampak ni. Macam ni. Okey, yang ni kita jahit sini. Yang ni jahit ke sini. Kita jahit lah. Kita bagi dia center sama macam ni. So kita pun jahit. Jahit lah. So, kita cantum lah. Sambil jahit tu, sambil tarik. Nak bagi dia sama kan. Okey. Nampak ni. Ni kan. Lepas tu kita matikan lah. Kita matikan. Kita buka macam ni. Kita matikan lah. Biar dia tak terbuka macam ni. Basi dia kan. Basi dia ni kan. Kita matikan lah. Biar kemas. So, bahagian lengan ni pun sama juga. Kan? Sama juga. Nampak ni. Ni badan kita dah jahit. So, bahagian lengan pun sama juga. Kita jahit dia. Nampak ni yang kita matikan kan. Nampak yang kita matikan tu. Kita letak jarum dia kat sini. Lepas tu kita cantum je lah. Sama juga. Hujung tangan pun kita matikan dia. Supaya kemas lah. Kita buka macam ni. Kita matikan lah. Supaya kemas.
Okey, ni kan. Yang bucu tadi. Bucu tadi yang kita matikan tu. Kenapa kita kena buat macam tu? Sebab barulah dia cantik, bentuk dia terbentuk. Okey you all, bila kita buka hasil dia macam ni. Nampak ni. Macam ni. Macam ni nampak ni. Hasil dia macam ni. Okey. Okey, ni bahagian lengan. Macam ni. Nampak dia punya hasil dia. Okey. Belah sana pun samalah. Kita buat macam tu jugalah untuk pasang pesak dia. Okey you all, baju kita dah pun siap. Ni baju kurung kedah kita. Macam you all tengoklah. Baju kurung kedah ni, dia bahu dia jatuh. Dia straight dia. Dia straight. Tapi yang ni Cik Ma buat cutting sikit kat pinggang. So, dia straight macam ni. Lepas tu tangan dia macam ni. Nampak ni. Macam ni. Macam ni. So, ni ialah baju kurung kedah lah. Dia simple macam ni je. Baju yang mak-mak pakai kat rumah kan. Duduk siang-siang bawang kat dapur kan. Buat kerja rumah tu. Dia pakai baju macam ni lah. Okey, Cik Ma nak try pakai jap. Okey, ni you all. Cik Ma dah pakai. Ni hasil dia. So, biasanya sini kan besar lagi kan. Cik Ma tak nak lah besar-besar sangat yang badan Cik Ma ni. You all boleh adjust kalau nak apa ni? Nak longgar lagi kan. Dia macam ni. Dia macam ni. Memang macam ni. So, kalau blouse biasa, bahu dia terletak kan. Kita buat macam ni kan. Serong gini kan. Bila baju kurung kedah, dia macam ni. Jadi, hasil dia macam ni lah. Nampak? Hasil dia macam ni. Dia longgar-longgar. Memang sedap pakai lah. Walaupun dia agak macam ni. Dia ada terkepit sikit kan. Tak. Dia terkepit sikit. Tapi memang pattern dia macam tu. Dia kalau tak nak sangat ada terkepit sangat, you all boleh longgarkan lagi. Ni Cik Ma buat sedang-sedang je. Ni hasil dia. Memang selesa lah pakai. Kita buat kerja kat rumah kan. You all perasan tak banyak blouse sekarang kan dia buat apa ni? Bahu jatuh. Dia buat bahu jatuh style kurung kedah. Bahu dia orang jatuh macam ni. Kan? Lebih kurang sama lah. Macam ni lah baju dia. Okey. So you all boleh lah try lepas ni. Okey, baju kurung kedah. Tunjuk sikit. So siapa nak belajar buat lubang butang ni boleh tengok video yang Cik Ma share baru ni. Okey. Dia punya apa ni? Pesak dia macam ni. Kalau blouse kita potong gini kan. Bahu dia center, baju kurung kedah dia bahu dia jatuh. Dia petak-petak macam ni. Ni pattern you all. Pattern kurung kedah. Okay, bye.